Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya, Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, raptai penuh bagi Majlis Perhimpunan Sambutan Perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 berlangsung dengan lancar di Mukah pada Selasa. Hadir meninjau persiapan ialah Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah selaku Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan tersebut. Beliau turut diiringi oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Talian Rostan Valentine, Pengarah Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak Datu Muhammad Junaidi Mohidin, Presiden Bahagian Mukah Kueh Lepoh dan Timbalan Residen Bahagian Mukah Syafri Saili. Majlis yang diadakan secara tahunan oleh Kerajaan Sarawak itu bakal disambut pada 31 Ogos ini di Dewan Politeknik Mukah dan dijangka dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awan Nasar. Turut dijangka hadir ialah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zuhadi Tun Datuk Bang Openg. Selain Majlis Perhimpunan, sambutan perayaan Hari Kebangsaan tahun ini turut diserikan dengan 3 segmen lain, antaranya sambutan Ambang Merdeka pada 30 Ogos jam 8 malam dan Unity Ride and Walk pada 31 Ogos jam 7 pagi dengan kedua-dua segmen tersebut akan diadakan di dataran Perhin Setiaraja Mukah. Unity Talk and Town Hall pula akan diadakan di Dewan Sentex Mukah pada 31 Ogos jam 2 petang. Dalam hal itu, majlis ini juga akan disiarkan melalui penstreaman langsung menerusi laman Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan YouTube UKAS Channel serta Sarawak Event Channel. Sementara itu, pertandingan cabaran mendaki Bung Sadong Serian 2023 edisi keempat Anjuran Majlis Daerah Serian dengan kerjasama Jabatan Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Bunga telah berakhir dengan jayanya. Penyertaan bagi tahun 2023 meningkat iaitu seramai 375 penyertaan berbanding 297 peserta pada tahun 2022, manakala tahun 2019 dan 2018 masing-masing mencatat 168 dan 106 peserta. Pertandingan tersebut telah dirasmikan oleh Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Adun Tarat, Datuk Roland Sagah Wiin di Serian pada Ahad. Dalam majlis sama, Datuk Roland Sagah turut menyampaikan cek geran unit hal ehwal agama-agama lain Unifor berjumlah RM200,000 kepada pengerusi Gereja Saint Barnabas Kampung Baru Mawang, Munggu Lalang. Dalam hal itu, beliau berkesempatan merasmikan beberapa projek siap di Kampung Bunga seperti projek program transformasi luar bandar RTP menaik taraf Balai Raya Kampung, projek jalan pertanian Kampung Bunga, projek RTP menaik taraf trek Bung Sadong, projek kecil luar bandar MRP menaik taraf Tipen Kampung Bunga dan projek membina baharu rumah rehat Gereja Seventh Day Adventist Kampung Bunga di bawah dana Unifor. Laporan seterusnya, Unifor menyumbangkan geran sebanyak RM150,000 kepada Gereja St. Michael Kepayang pada Isnin. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii telah menyerahkan geran tersebut bagi tujuan menaik taraf dan mengubah suai gereja itu. Dalam itu, beliau berharap ahli jawatankuasa gereja menggunakan peruntukan berkenaan sebaiknya untuk keselesaan masyarakat dalam aktiviti keagamaan dan pelaksanaan kerja mengikut skop yang telah ditetapkan. Selepas itu, Rodiah bersama rombongan telah melakukan lawatan kerja ke Rumah Wanita Gedong bagi meninjau hasil kerja yang disiapkan oleh pihak kontraktor. Difahamkan Rumah Wanita Gedong dibina pada tahun 2020 dan disiapkan sepenuhnya pada tahun 2021 yang menelan kos berjumlah RM500,000. Beliau turut menyerahkan cek sumbangan berjumlah RM20,000 kepada Lembaga Amanah Kebajikan Islam Gedong. Sumbangan cek tersebut adalah dana aktiviti tahunan bagi sambutan Maulid Rasul peringkat daerah Gedong yang bakal berlangsung selama 5 hari bermula 25 September depan. Berita selanjutnya, lepasan pelatih giat mara digalakkan mencuburi bidang keusahawanan dalam memperkasakan ekonomi tempatan menerusi kemahiran yang dimiliki. Ahli Lembaga Pengarah Giat Mara Risma Haslili Idris berkata, dapatan ilmu kemahiran menerusi pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET mampu memenuhi permintaan tenaga mahir di pasaran sama ada dari segi pekerjaan maupun keusahawanan. Pada hari ini, adalah amat perlu kita semua mengubah perspektif dan pemahaman kita terhadap bidang kemahiran atau lebih tepat disebut sebagai TVET, Technical Education and Vocational Training. Mungkin 20 tahun yang lalu, TVET dianggap sebagai kelas kedua berbanding aliran akademik di kalangan para remaja
dan belia di negara kita. Tetapi pada hari ini, TVET sebenarnya telah diangkat nilainya menjadi aliran alternatif untuk melangkah maju ke hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Graduasi Giat Mara Malaysia ke-36 Negeri Sarawak di Penview Convention Centre PCC Demak di Kuching pada Selasa. Tambahnya, menerusi sokongan pelbagai agensi dan industri, pelbagai peluang melanjutkan pelajaran serta pekerjaan khas disediakan untuk pelatih Giat Mara sekaligus membolehkan peningkatan pendapatan buat golongan belia, terutamanya di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, seramai 487 graduan berjaya menamatkan latihan bagi tahun ini dan menerima sijil profesional Giat Mara di Sarawak dalam majlis tersebut. Difahamkan pula 1,158 pelatih berjaya menamatkan latihan pada tahun 2022. Justru wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa graduan cemerlang yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur dan latar belakang. First time dapat, memang bangga dan juga nervous ada juga sebab saya pernah nak dapat satu pangkat yang macam tu. So, perancangan kita pada masa hadapan? Perancangan masa hadapan, memang kami planning mau buka mini studio lah untuk kecantikan kami dalam dari segi manicure, start slowly. So, apa pendapat kita mengenai khusus yang ditawarkan di Giat Mara? Bagi kami, Giat Mara memang terbaik sebab apa dia singira dari segi umur ataupun apa asal kita mau belajar, pandai baca, cukup. Ya. Pasangan saya sekarang ni agak gembira lah sebab saya mendapat anugerah AGM pada tahun ni. Jadi, perancangan pada masa hadapan? Perancangan saya pada masa hadapan, saya cuba untuk membuka kedai komputer untuk membaiki komputer dengan penjualan peralatan untuk kesemuan kat Sriwijaya lah kalau ada. So, pendapat kita mengenai kursus yang ditawarkan di Giat Mara, pendapat kita? Pendapat saya sekarang ni memang bagus lah sebab dia banyak course yang dipertis sebab cikgu saya kan banyak mengajar dalam segi praktikal. So pelajar akan faham dalam beberapa pelajaran yang akan dipelajari di sana. Mau pesan dengan anak-anak muda dekat luar sana, sangat-sangat bagus kita ambil kursus dekat Giat Mara sebab dia memang menawarkan pelbagai jenis kursus lah, memang bagus untuk masa depan. So, perancangan kita pada masa depan? Untuk perancangan masa depan kami memang ingin meneruskan dalam bidang jahit langgut lah. So, kita memang ada bisnes kah masa depan? Ya, sekarang kami memang saya ada menjalankan bisnes memang full time menjahit. So, untuk menambah pengetahuan aja lah. Sebelum untuk kami ada ambil kursus di Harina and then di JWKS Jabatan Wanita. So kami memang sangat berminat untuk menyambung dalam ikuti kursus dari Giat Mara Masgati. Paparan berikutnya. Program Hari Terbuka Apel Unimas 2023 merupakan platform kemasukan alternatif bagi individu yang mempunyai pendidikan tidak formal tetapi memiliki pengalaman bekerja mencukupi. Pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu Apel ini membolehkan individu terlibat melanjutkan pelajaran masing-masing ke peringkat lebih tinggi. Setakat ini, jumlah calon dan pelajar dewasa memilih Apel dilihat meningkat, terutamanya memandangkan warga awam telah menyedari peluang memanfaatkan pengalaman mereka untuk melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi IPT. Program Hari Terbuka tersebut telah dirasmikan oleh Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suwaidi di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Data Putra Unimas di Kota Semarahan pada Selasa dan dihadiri sekitar 200 jemputan dari pelbagai agensi kerajaan, badan bukan kerajaan serta individu perseorangan. Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim dalam ucapannya memberitahu kelebihan Apel antaranya termasuk mengiktiraf pembelajaran dan pengalaman terdahulu pelajar sama ada
yang diperoleh secara formal maupun tidak formal. Akses kepada pendidikan sentiasa kita ambil perhatian dan dengan kerjasama bersama dengan rakan-rakan kita ianya akan lebih mantap, lebih efisien lagi dan kita mengoptimumkan keperluan sumber yang kita boleh gunakan untuk menawarkan program seperti ini. Ada petikan berkaitan dengan lifelong learning ini. Lifelong learning core values of learning, exploring and serving coupled with benefits for the mind, the body and the spirit make it an incredibly powerful tool for personal transformation and enhancement. Itulah semangat bagi lifelong learning dan kalau di Nimas kita juga telah mengadakan program ini daripada dahulu lagi melalui UBS ya. UBS memang diwujudkan khas untuk kita menawarkan program lifelong learning. Dalam itu, wakil-wakil daripada setiap fakulti di Unimas turut sama terlibat dengan mendirikan pameran masing-masing dalam usaha mempromosikan program-program akademik yang ditawarkan di universiti berkenaan sekaligus membuka peluang kepada calon pelajar dewasa menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sama ada pada peringkat ijazah sarjana muda, sarjana maupun doktor falsafah. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan surutan Majlis Graduasi Giat Mara Malaysia ke-36 Negeri Sarawak di PCC Demak, Kuching pada Selasa. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS.